Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam-imam yang ada, barisan jawatan kuasa Masjid Nurul Iman Kampung Gebok Man Negeri Sembilan Darul Khusus. Kalau sebut tu dunia tengok. Tahu ini disebut Kampung Gebok. Mana Kampung Gebok? Gebok. Sabut kena betul. Alhamdulillah. Tak disangka-sangka setelah beberapa tahun dapat saya sampai lagi ke masjid yang bertuah ini. Kita berada di rumah Allah. Itu nikmat yang semua orang kena tahu. Bila Allah bagi orang kayak kita ni ada masjid yang tegam seperti ini, kan? Maka datanglah ramai-ramai mengimarahkan masjid. Bila disebut oleh tuan pengurusi tadi tentang bagaimana Senayan, Selasa dan Rabu, Khamis, Jumaat, kecuali Sabtu malam yang tak ada kuliah tu. Bagi Chan, kan? Tapi hari Ahad ada juga kuliah subuh. Kemudian ada kuliah maghrib, dah bagi tahu. Jadi datang beramai-ramai, jangan pilih penceramah. Sebab apa? Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu, kan? Pergi syurga balik hari. Kan? Ni kita dekat taman syurga ni. Malaikat ni tengah beriyo ni kat keliling menaungi kita ni, dia catat segala juga amalan. Apa juga kita buat semua pahala. Cuma kita tak nampak ya. Kalau nampak ramai lintang pukang lagi balik ya. Kan? Tapi itu kelebihan yang diberikan di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan kita sekarang berada di akhir zaman. Dan bila kata akhir zaman, bagaimana kehidupan akhir zaman? Disebutkan tajuk hari ini, kehidupan akhir zaman membawa ke jannah. Tapi kehidupan yang macam mana yang membawa ke jannah? Kan? Dan benarkah kita berada pada akhir zaman? Dan kalau kita lihat, kalau kita imbas kembali pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada penceramah datanglah ke sini cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat tak? Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Digambarkan bagaimana? Kan perjalanan, kan? Apa dia? Dalam surah Al-Isra ayat pertama, apa Allah tak beritahu? Itulah kan. Allah Maha Suci Allah yang memperjalankan asra bi 'abdihi lailan pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kan, daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kita ingat kan, salah satu peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik Nabi jumpa, salah satunya Nabi bertemu dengan seorang perempuan tua yang bongkok. 3, Jibril kata, itulah dunia wahai Muhammad. Dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dunia dah tua, zaman kita lebih lagi. Kan? Lebih lagi. Terlalu banyak tanda-tanda. Kalau kita menilai satu-satu tanda, meskipun kita tak tahu bila hari kiamat, tak ada siapa tahu, tapi kita perlu bersedia. Dan Nabi sebut, manusia yang paling cerdik bukan manusia yang ada master. Manusia yang paling bijaksana bukan manusia yang ada degree, yang ada kelulusan berjela-jela, yang ada kelulusan doktor. Tak. Tapi manusia yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia untuk kematian dia.
Bila nak mati ni panik. Tahu daripada kambing datangnya COVID-19. Orang gebok COVID-19 dia tak faham, COVID-19 dia faham. Kan? Yes, nampak tu. Yes, kan? Nampak macam mana? Banyak benar tanda-tanda kan. Penyakit pun datang. Pandai, dia fikir dia bijaksana, dia boleh mencipta penyakit lah kononnya. Akhirnya satu dunia mengebak, akhirnya raya-rayau. Vaksin dia tak jalan kadang-kadang. Jadi nak beritahu apa? Akhirnya kita kena tahu bahawa manusia boleh merancang, kan? Allah Maha Perancang. Perancangan Allah jugalah yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Buatlah apapun, perancangan Allah juga yang terbaik. Kita nak bona ke budak perempuan, macam-macam usaha dibuat, akhirnya kita clash, putus, tak jadi dengan perempuan tu. Rupanya Allah bagi isteri yang jauh lebih baik daripada girlfriend kita. Contoh macam itulah. Kan? Ada orang perempuan Fras menonggeng, memang tak nak menonggeng tu, dah milik dia nonggeng, menangis meraung, kan? Akhirnya bila dia dah kahwin dengan suami dia, dia tengok pula bekas boyfriend dia tu bila kahwin, dipijak terajang dengan bini tu, sampai kalau tangkap ke polis, mujur lah aku tak kahwin dengan dia, kan? Sebenarnya perancangan Allah juga yang terbaik. Barangkali kamu suka sesuatu tapi tidak baik buat kamu, barangkali kamu tidak suka sesuatu tapi itulah yang baik buat kamu. Nabi pernah sebut, Allah juga sebut dalam Quran. Jadi itu sebabnya dalam hari ini, bila datangnya wabak ke melanda kita ni, kita janganlah huru-hara. Janganlah kita paning-paning kepala. Paning-paning nak buat macam mana? Dah memang datang ujian kat kita. Apa yang kita patut buat? Faiza azamta fatawakal ala Allah. Maka berusahalah kerana kemudian tawakal pada Allah. Contoh kisah Nabi Ayub. Tengok Nabi Ayub. Macam mana Nabi Ayub? Nabi Ayub kena tahu penyakit kulit kat Nabi Ayub tu. Dikatakan, digambarkan, yang elok pada Nabi Ayub tu dua je. Seluruh tubuh dia ni semua kena penyakit kulit. Ulet, menanah-nanah ni, ulet makan, ulet. Ulet tak ulet? Ulat. Ngaduh lah, tak faham kan. Dia makan nanah-nanah ni semua, bau busuk nak mayang. Kan? Sampai kan orang tak boleh rapat, tak boleh duduk dengannya. Digambarkan hanya dua saja anggota tubuh Nabi Ayub yang elok. Apa kata dia? Hanya hati dan bibir dia. Dan lisan dia.
Hati dan lisan dia je yang elok. Yang lain habis. Pernah satu ketika jatuh ulet tu ke lantai. Tak ada dipijak. Ambil kau ulet. Padan muka kau. Tak. Ambil beli ulet tu letak balik. Takut ulet tu tak boleh makan. Bayangkan tu. Sabar tak sabar? Sabar tuan-tuan. Nabi Ayub diuji macam-macam. Pertama diuji dengan harta. Iblis minta izin. Ya Allah, boleh tak aku nak uji ni? Kau kata Ayub ni kekasih kau hebat mana dia. Bagi aku uji dia. Go ahead, kata. Please proceed, kata. Teruskan. Di ujian pertama, harta dia habis. Nabi Ayub ni keturunan kaya. Dia ada ladang-ladang, binatang ternakan yang banyak. Duit dia melimpah ruah. Tapi Allah Ta'ala uji, bersetuju dengan ujian iblis ni tadi. Licin satu pun tak tinggal. Tidak tersisa hartanya. Dia bersyukur. Relax ada. Ujian pertama. Ujian kedua. Keturunan. Zuriat keturunan Nabi Ayub. Ketika anak-anaknya pergi ke rumah saudaranya. Diruntuhkan rumah itu. Mati semua anak-anaknya. Nabi Ayub kata, Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak aku menjadi anak syurga, katanya. Gagal lagi iblis. Kemudian tu ujian penyakit ni yang paling teruk sekali. Tapi isteri dia kata apa? Wahai suamiku Ayub, apalah salahnya jika kau mohon kepada Allah agar sembuhkan penyakit kau ni. Tentu Allah akan sembuhkan kau. Apa jawab Nabi Ayub? Apa sangatlah sakit aku yang beberapa tahun nak berbanding berpuluh tahun dulu aku sihat, takkan aku nak komplain. Macam tu cakap dia. Kita domam pun tak terdaya. Kan? Haduh, hazab domam. Haduh, hai tekan. Habis semua nak dibaling. Kan? Doreh lah, nak mati mana dah ni, abang air lah. Dia minta air dengan bini macam tu. Tapi Nabi Ayub tak, dia tak mohon. Dan sampai ketika dia terdengar bisikan fitnah yang nak disebarkan oleh iblis. Dia kata, tak apalah dosanya Ayub tu sampaikan dia kena penyakit macam tu. Yang itu Nabi Ayub tak tahan. Bila orang nak fitnah tu. Jadi masa itulah Nabi Ayub bersujud. Aku bersumpah demi Allah, aku takkan bangkit sehari mana kau tak sembuhkan aku. Ya Allah, aku serah kepadamu, ya Allah. Dia berserah diri pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Hontakkan kaki kau ke bumi tu, kau hontak ke tanah, terpancur air. Maka kau ambil sebahagian untuk buat minum, ambil sebahagian untuk buat mandi. Elok Nabi Ayub. Bukan saja elok, dikurniakan isteri, dikurniakan anak-anak seramai 32 orang ke 35 orang. Macam tu lah ramai anak. Jangan. Tuan-tuan jangan ambil banding. Anak kita 3 sikit benar. Kena cari lagi 29. Kan? Bukan macam tu. Maksud dia nak bagi tahu Allah gantikan dengan Allah gantikan untuk Nabi Ayub. Tapi hontak kaki itu kenapa? Hontak kaki nak gambarkan kat kita Nabi Ayub nak sembuh bukan tunggunya. Dia usaha hentak kaki itu keluar air. Itu nak beritahu. Jadi usaha kita apa? Usaha kita adalah salah satunya adalah kita ambil vaksin. Anti vaksin tentu marah bila saya cakap macam ni. Kau nak cakap apa kau cakaplah. Kan? Ada orang mesej saya, "Ustaz tak takut kau jadi tikus makmal?" Pertama, dan bukan tikus buta pertama. Yang kedua saya ni tak ada ilmu, saya ni kurang ilmu. Jadi ilmu siapa lagi kita nak rujuk pada mereka yang tahu. Fasalu al-zikri fa in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu tanya orang tahu. Siapa dia? Mufti-mufti yang majlis fatwa, apa jawab fatwa tu? Jatuh kuasa fatwa kebangsaan. Dia dah putuskan hukum ambil vaksin harus dan wajib. Siapa pula kita yang tak pandai ni nak mempertikaikan? Kalau salah, orang tanggung. Saya tadah lah. Ambil booster, ambil. Ustaz dengar Pfizer kena ambil sampai 5, 10 pandai ambil. Apa masalah? Harahan lah. Betul tak? Tapi Ustaz kan, ada orang tu ambil langsung mati. Ambil macam mana? Dah sampai masuk. Kan? Dah sampai masuk mati, tetap mati. Siapa cakap ambil vaksin jadi kebal? Apa cakap? Kan? Macam orang naik kereta lah. Kereta ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Kereta dia kancil 660. Satu airbag pun tak ada. Dah macam-kali macam-macam buik, macam-macam dia ubah modify kereta tu. Kereta yang dia pula ada 6 airbag. Saya nak tanya, kereta yang ada 6 airbag tu mungkin secara perkiraan dia lebih selamat daripada kereta kancing 660, betul tak? Tapi kalau dia accident, saya nak tanya, dia boleh accident ke tak?
Boleh juga accident. Tapi dia kurang persediaan dia ada 6 airbag. Tapi kalau yang ditujah itu lori trailer 18 tayar, kan macam mana kan? Pun belum tentu. Itu pun bergantung izin Allah. Kalau dia masih hidup, dia hidup. Ingat tak lori besar dia lungah ke traffic light tu? Berapa kereta dia lungah tu, dung 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 dung. Keluar terketang hidup ni. Nak baik macam mana kan? Tu saya kata itu ikhtiar kita. Vaksin ni antigen untuk menambah imuniti, daya tahan melawan penyakit. Itu saja. Saya bukan doktor. Tapi saya bergantung pada orang yang pandai-pandai itu tanya. Apa sebab yang majlis fatwa tu kata harus sebab tak ada unsur haram dalamnya. Wajib kenapa? Untuk maslahah. Kan? Nak jaga orang ramai. Ambil kita rasa selesa sikit, tak menyebarkan penyakit pada orang lain. Itulah. Kan? Tapi yang ni nak balun, dia balun kat tuan-tuan. Hentaklah. Dan apa lagi tanda akhir zaman? Berlempahnya harta hingga tidak ada yang menerima sedekah. Tak ada. Semua akan kaya. Itu belum sampai lagi dah. Kemudian muncul beragam fitnah. Fitnah ni dimaksudkan sebagai cubaan atau ujian. Kan? Akan datang disebutkan bagaimana dalam satu hadis, sungguh menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah bagaikan bahagian malam yang gelap gelita. Seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, di petang harinya menjadi kafir. Ada yang petang harinya dalam keadaan beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang berjalan saat itu lebih baik daripada orang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, Habil. Hadis Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Macam-macam bono-bono polik akan jadi. Macam-macam ujian datang. Hari ni ujian yang polik-polik ni, Allah, tak heran. Baru-baru ni kita tengok, tak polik kok. Seorang mak kena panggal dengan anak. Punca dek dadah. Dan hari ni keluar pula statistik, yang menghisap dadah ni, yang menagih dadah ni, bukannya orang yang tak bersekolah ya. Orang ada jawatan-jawatan tinggi pun hisap dadah. Ada ramai. Jurutera ada, lawyer ada, hakim mana, semua ada. Nak beritahu. Kena nak cakap, kena khabar ni. Benda-benda polik banyak kan? Ya, dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Orang senapang lah kan? Yang faham, tak faham sila minta terjemahan daripada rakan yang faham. Kan? Dah elok-elok senapang, sibuk dah nak jadi perempuan. Dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai itu pula sibuk dah jadi perempuan. Tak pening kepala. Elok-elok kat kelai pakai jubah sampai ke depan Kaabah kat telokong. Tak pening. Saya ambil gambar dia berdoa. Dan dia siap cabar lagi. Dia kata apa? Tak ada apa-apa jadi pun. Boleh cakap tu? Pening tak pening? Pening. Cabar Allah Ta'ala gitu. Orang main-mainkan kalimah Allah. Jangan cakap kan. Banyak. Terlalu banyak. Kan? Banyaknya Nabi palsu pun ada. Semua mengaku Nabi. Nabi kaum Melayu kan? Ada. Tersebarnya stabiliti keamanan. Masa tu Nabi kata tanda akhir zaman yang lainnya adalah rasa aman dalam diri manusia dan tempat yang tidak sepatutnya hilang amanah. Bayangkan. Tapi satu batang tiang pun tak.
Gurau lama tak datang. Kan? Tapi belah Sanun baru. Sanun memang ada ke dulu? Dah ada lah. Tak ada kan? Baru tambah kan? Ramai penuh. Daripada dulu sampai keluar ni. Sampai semenjak penjara. Contohlah. Kan? Allahu Akbar. Datang. Kita kena tahu. Masjid ni tempat kita berlindung. Datang masjid. Datang masjid. Kan? Sebab apa? Kena ingat masjid ni lah hati masyarakat. Saya sebut awal tu ni. Masjid ni hati masyarakat Gebok ni. Selagi ada masjid ni, orang memakmurkan masjid ni, selagi itulah hidup orang Gebok ni selamat dunia akhirat mudah-mudahan. Imam doa tadi, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya min umal amwat. Doa untuk semua. Yang tak datang masjid pun nampak lagi. Iya, semua nampak. Ada enggak imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja. Yang lain tepi mampu hilang. Mana ada? Doa untuk semua. Doa untuk semua, kesejahteraan semua. Jadi jangan belagak orang tak datang masjid. Aku tak pergi masjid, aku okey ke? Sebab doa orang sini. Mungkin. Kan? Macam tu je. Tu sebab kalau ada orang muka tak pernah nampak kan, kita sindir dah. Kau tiba-tiba datang ni pahal. Jangan macam tu. Kan? Dia kenal kawan tu orang mantinnya, tapi tak pernah datang masjidnya. Macam tu kan? Kau pahal tiba-tiba datang. Ni rumah Allah, bukan rumah kita. Raikan dia datang. Seronok tengok sahabat-sahabat datang. Ya. Lain kali datang lagi tau. Macam tu lah. Baru betul kan? Saya semalam puas nak memaham. Saya tengah ceramah tu dengar Ustaz Irhas telefon saya. Wah, Ustaz Irhas telefon ni pahal ni. Malam balik dah terlelap pula, terlupa. Malam ni jumpa bertinggal. Patut telefon dengan anak kompom jadi datang tak kan? Ustaz Irhas ni guru saya ni. Main. Cuma tak habis belajar ni. Kena sambung ni. Kan? Ya. Jadi itu dia. Jadi diberikan urusan pada orang yang tak pandai, kan? Jadi kita tu penting pernah janggut tengok balik. Kan? Kemudian diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Wafatnya para ulama dan mereka berilmu adalah salah satu tanda akhir zaman dan kiamat sudah dekat. Tu sebab kita tengok orang yang poning-poning bercakap, orang yang poning-poning bagi pandangan. Makin sakit jiwa kita tengok orang cakap entah apa bono kan. Kojo bono-bono tak menurih buat. Ambil water jet tembak tercicak kan poning. Itu bagi orang Gebok tu cania tercicak apa payah mana. Contohlah kan. Apa sebab jadi macam tu? Sebab ni zaman viral kan, kita semua kena hati-hati. Orang semua akan share. Semua akan dadahkan. Zaman memang tu zaman ni. Kan? Tu sebab kadang-kadang kita pelik kan. Hari ni yang paling rosak sekali media sosial. Rosakkan orang kita kan. Kalau tengok komen, dah jadi pada orang Melayu Islam. Komen tak ada semua, mencarut kepala bapak. Apa sebab jadi macam tu? Soalan ni kalau kita boleh tanya lah kat orang tu. Tanya ada satu soalan, kalau dapat cari muka orang bercakap, tercakap mana? Nabi ajar tak macam tu? Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Saya kalau nampak orang komen bukan senang, saya delete. Delete lah, cukup lah. Tak usah dilayan. Orang gila ni dilayan poning kepala. Ya. Orang guru saya ajar, orang gila jangan dilayan. Dilayan kita pun gila semua. Kat sekolah menengah Mantin nama kita. Ada satu orang gila masuk. Bawa matu pancing. Masa zaman-zaman yang bakar lemari tu lah. Yang terbakar sekolah tu. Bawa dia matu pancing. Yang pengawal keselamatan tu nampak. Dia tu, dia ada, dia tak kacau orang. Biar dia. Dia tengoklah. Poi dia kat tengah padang tu. Mancing. Maaf dia pacak dia sini ada tu. Dia tunggu. Datanglah pengetua masa tu, tak nak sebut nama. Datanglah pengetua masa tu, dia poilah ditanya. Banyak kau dapat ikan? Orang gila ni pun jawab, ini padang mana ni ikan? Gila kau. Sekarang siapa gila? Jawab. Mana kau mana orang gila jangan ditegur. Ada satu lagi tu dia bawa kambing. Orang tu bawa kambing nak pergi ke masjid nak korban. Nak semoleh. Terus nampak orang gila kat jambatan. Orang gila tu tegur. Nak bawa pergi mana monyet tu? Kan apa bosan orang gila jangan dilayan. Menyahut nak.
Bawa ke mana monyet tu? Dia kata. Ini kambing lah, bukan monyet. Dia kata. Orang gila tu pun cakap, aku kan cakap dengan kau. Aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet ni? Macam tu ya kan? Betul tak? Siapa suruh tanya? Kan? Boleh deh. Kau melayan langsung jadi. Kan? Tu dia cerita. Kan? Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba, tapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak sisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sebab saya waktu ditanya tu nak ambil tauliah, Ustaz, kalau ada orang pasal yang khilaf, tapi Ustaz tak tahu, macam mana ke? Yalah tak tahu kan? Janganlah kau tahu. Balik pun 10 jawab 2, yang lagi 8 kena rujuk dulu. Macam tu. Kan? Tak iya pula lah betul dia tu. Yang tu lah. Iya. Kan? Kepala hari ni jangan main-main. Kan? Dan orang pelik-pelik punya statement semua diangkit. Kan? Ada orang tu tunjuk gambar mendedah ke aurat dengan melambak paut berjoget-joget kat media sosial. Kemudian tanya pula pada pihak lain, saudara mara dia, apa pandangan awak tentang tu? Itu hak dia tu. Tu kreativiti. Tak pening nak gitu kan? Dah ustaz pula kena sound. Jangan ambil alih kerja Allah Taala. Ustaz pula kena sound. Jangan main-main hari ni kan. Pening kan. Kemudian banyaknya orang, banyaknya pihak dan penyokong kezaliman. Banyak. Kan? Mana yang zalim tu ni ikut. Kan? Dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, iaitu golongan orang yang membawa cemeti seperti buntut sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian merebaknya perzinaan. Zina bukan lagi rahsia besar dan hal yang pantang, khususnya di negara barat. Perkara ini salah satu petanda bahawa akhir zaman telah tiba. Di luar negara kan pelik. Yang pemain-pemain bola tu kan, ada yang dah kahwin, yang dah beranak pinak, anak 3 belum kahwin ni. Bila tanya bila kau nak kahwin? Kami belum merancang untuk kahwin. Kami belum bersedia. Nak dah 3 dah. Macam mana tu? Kan? Lepas tu dia tanya, will you marry me? Dia tanya. Menangis. Anak dah 3. Poning. Kan? Kemudian Maharaja Lelanya praktik riba. Ini tahu dah. Kan? Kemudian begitu juga anggapan perkara-perkara haram adalah halal begitu banyak. Kemudian maraknya peredaran minuman keras. Kan? Berlumba-lumba menghiasi masjid. Tu dia. Kan? Banyak masjid besar-besar. Kan? Macam contoh masjid buat lawa-lawa, tapi berapa-berapa buat masjid. Kan? Tu yang masa saya pergi Kamboja tu, dia tak nak lagi dah masjid, tolonglah jangan bagi duit nak pindah masjid lagi. Malahan perpecahan berlaku cukup tahu di Kamboja. Bila masjid terlalu banyak. Kan? Ni nak, yang ni bergaduh, yang ni tak campur ni. Tu belum cerita lagi ada orang di belah Asia Barat ni sanggup datang bagi sponsor dengan syarat terima fahaman mereka. Tahulah fahaman apa? Itulah saya beritahu. Tapi mufti Kamboja dia masih lagi pegang pada sunnah wal jamaah. Tolak, tak ambil. Orang tu bagi berbilion dengan syarat terima fahaman dia tu. Kan? Tu berhadam masjid ni kita sama-sama lah imarahkan, sama-sama lah kita hidupkan dengan amal ibadah, sama-sama kita makmurkan. Datang masjid. Ingat tak 7 golongan yang dikatakan mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan daripada Allah lain daripada. Apakah ada 7 golongan tu? Yang pertama, pemimpin. Tak kira lah Menteri, Perdana Menteri, Agung, Ketua Kampung, Ketua Lorong, PJK Masjid, termasuk Ketua Keluarga. Pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu sebab seronok tengok orang muda datang. Kan? Itu sebab ada setengah masjid tu dia buat gelanggang takraw kat luar tu. Dia buat gelanggang dia buat tempat budak-budak main pingpong. Jadi budak-budak muda datang ke masjid. Dia tak anggap allergic. Kemudian, semayang lah dah masuk zuhur dah, jom semayang lu. Semayang. Ambil wuduk semayang.
Jaga tertib dia. Dia dah bawa dah kain siap-siap nak semayang. Macam tu. Kan? Kita nak tarik anak-anak muda. Buat pertandingan. Pertandingan azan. Kategori subuh. Kategori maghrib. Dia lain. Kategori maghrib macam tadilah. Yang Bilal tadi. Dia mendayu sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, okey tu. Okey, settle. Subuh jangan buat lagu macam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalap. Kan? Memang ada nak pula dapat imam dapat Bilal Sadih. Ni tak apa bodoh. Ada Bilal seorang Bilal tu Sadih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia Sadih mana sebab tengok setakat yang dia nak azan orang tak sampai ni. Macam tu lah. Subuh tegas sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subuh. Macam tu. Dia tak boleh as-salatu masalah itu. Masuk dia dalam bilik, dia nak dongang. Kan kau buat dia masuk ke bilik. Nenek, alah cucu nenek. Dia tak pergi lagi. Sudah ya, atuk bagi sini. Allah. Yang nenek, tinggal kau. Tak faham. Orang perempuan ni tak masuk dua ni tak besar dah. Suami masuk dan bilik bolong lah masuk. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu lah. Baru betul. Cucu tak cucu, tinggal. Taklah kau. Kan? Atuk kau dulu. Macam tu lah. Iya, macam tengok muka atuk-atuk yang datang sajid. Semua manung macam ni. Iwan ni tak rati dengan atuk macam mana?
Kan? Iyo tu masalah tu. Anak-anak pun agak-agak lah. Mak tu dah bukan sihat pun nak kan. Patut kita ni senangkan mak kita. Sementara bagi mak jaga tak apa. Mak sementara saya cari pengasuh. Mak tolong jaga mak Berapa lama kau nak mak jaga? Tak lama. Dalam 3 tahun. Bodoh. Bahagiakan mak kita. Mak bukan susah pun nak. Mak nak apa? Mak cakap je. Mak cakap je mak nak apa. Tak ada apa dah. Mak tengok orang tu pakai tolakung tu kan sadap mana. Lawa kain ni. Tolakung apa nama tu? Siti Kalilah tu namanya. Ayolah mak, nanti saya beli kan. Sampai kat kodai tu bodongung. Bodongung time membayar tu. Bodosing telinga. Sampai 100 lebih tolakung tu. 500 ada 1000 lebih mana ada. Siti Kalilah namanya. Saya tak nak sebut nama betul itu. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Itu sebab saya sebut macam tu. Tahu saya tu tolakung apa. Kan? Kadang mak ni minta bukan apa dah. Kan? Mak bukan apa dah. Kadang tanya mak nak apa. Mak cakap mak beritahu je. Itulah. Mak ni kan apa kan. Tengok tak apa dong. Dah. Apa tu mana apa. Orang dah tak pakai dah ceret penyorit ni. Ceret penyorit. Dia masak air pakai ceret tu. Ceret penyorit tu. Berapa kali terbakar dapur tak tolong lah. Ambil mak nak apa? Alah yang tokan-tokan tu panas, tokan-tokan tu sajuk tu lah. Tahu tak apa? Apa dah? Apa dah? Anda cakap jangan sebut je ni. Mesin air jangan. Kowe. Dia tak tajuk camah kita. Brand jangan sebut. Kalau kowe cakap dengan kowe tu, kalau nak kita sebut nama dia, sumbang ke masjid, kita sponsor RM1,000, minta penceramah sebut sikit pasal kowe. Boleh lah. Macam tu lah. Kan? Boleh lah. Bayar dah mak, saya dah bayar bulan-bulan 100 lebih. Mak pakai. Tokan-tokan tu panas. Tokan-tokan tu sajuk. Ada sampai Balkan lagi tu. Dekat Balkan. Ada satu mesin air. Tokan-tokan tu jadi kupi. Tokan-tokan belimbing. Tokan-tokan tabu. Mesin ni nipis tau. Tabung di bawah tu mungkin dalam tu lah kan. Tokan pun. Coffee with milk, without milk. Dengan susu, tanpa susu pun boleh. Kita dah lama putus susu. Without milk. Macam tu lah. Aduh. Iya. Bukan susah pun nak. Mak kita ni bukan apa pun nak tu ya. Apa lagi nak? Mak cakap lah. Lama tak bawa pergi tidur hotel. Bawa pergi tidur hotel. Yun, hotel Mantin bawa. Jadilah hotel kan. Kan? Orang pergi luar negara, pergi UK, pergi United Kingdom. Kita tak pergi UK dah mak. Kita pergi Uban. Perlu baru. Adilah, kan? Iyo. Hari tu heboh. Nak orang teknologi. Malaysia tu lah dia panggil. Orang teknologi. Jangan pisahkan kami dengan kedua ibu bapa kami. Apalah Langkawi nak. Habis semua mak ayah kat Langkawi. Langsung mahal siakap tu. Kan? Sekarang orang makan siakap tanya, ni siakap sibu kau? Orang tanya kan? Kan? Kemudian begitu juga fenomena kemusyrikan, orang yang musyrik, orang tua bergaya anak muda, tu pun tanda akhir zaman juga. Orang tua bergaya anak muda. Kemudian maraknya kekikiran, maknanya kodamut. Kodakut campur komut. Kodamut. Lalu tabung tak ada. Itulah dia mempertahankan keseringgitannya. RM1 awal bulan RM1. Dapat bonus RM1. Dapat air citra RM1. Tetap RM1. Kadang-kadang dia sumbangkan. Cuba tengok. Orang masjid boleh checkkan akaun kan. Cuba check masjid. Kan boleh tengok online kan. Transfer online. Doakan saya kaya. Dia punya description dia. Doakan saya kaya. RM1. Hujung tu. Orang kita ni pelik. Patutnya lagi banyak lagi rahsia. Dia lagi sikit lagi hamba Allah. Sikitnya hamba Allah. Tulis. Kan? Sumbanglah tuan-tuan. Sebenar-benar saya teringat pada malam tahun baru itu, saya Ustaz Haslin, Ustaz Abdullah Khairi dengan Dr. Izzah Harif
Kami berforum di dataran Langkawi. Buat pertama kalinya di sana berforum. Selama ni konsertnya kat situ. Kali ni buat forum. Ramai dengan 5,000 orang ada. Tajuk dia tu, mana milik kita? Kalau tanya balik kan, mana milik kita? Mana milik kita? Adanya, tu jam siapa? Jam Rolex tu siapa? Ni jam aku. Ya kau, tangan kau tu siapa punya? Allah punya. Maksudnya, diri kita pun Allah punya. Macam mana kita nak memunyakan benda lain? Kan? Samsul debat ni berapa tahun mana kan? Tahun dulu selalu saya semayang sini dulu. Singgahnya cuma dulu orang tak peduli pun saya. Kan? Tapi tiba-tiba sekarang semua heboh nak bergambar. Lepas dia kata bergambar nak, dia dah beritahu dah. Kan? Tapi berapa lama sampai masuk? Mungkin lain kali ada Samsul sebat pula kau. Kan? Dan saya syukur satu benda, bila saya masuk TV Hijrah tu saya cakap Negeri Sembilan. Dan akhirnya sekarang pencamah Negeri Sembilan semua cakap Negeri Sembilan. Okeylah. Ustaz Don boleh cakap Kedah, boleh cakap Utara. Kan? Azhar Idrus boleh cakap Terengganu. Pula kita pula nak cakap KL. Cakap lah kan. Sampai kan ada satu ustaz tu dia pergi ke pergi ke Gombak, dia jawab, dia kata apa? Kalau Samsul debat cakap faham takkan dan cakap kau tak faham macam tu. Yang tu cakap lah. Yang polik-polik. Saya cuma di Sabah Sarawak ya. Saya cuba cakap KL. Terkeluar itu mengelintin. Terkeluar satu perkataan kek kucing pagi tu kuliah subuh mengelintin. Berio golak seorang tu kat belakang. Rupanya guru takmir dah 10 tahun ngajar kek kucing, dah 10 tahun tak balik Gombau. Dia sebut mengintin tingkat ke mak kata. Tu dia punya walak tu. Kan? Tak ada pun. Benda ni bukan milik saya pun. Yang bagi nama Samsul Debat ni dulu CEO TV Hijrah dulu. Sebab punca waktu saya camah kat Kelumpur, dia lupa dulu kalau saya camah, walaupun saya masa tu berjawatan pengarah undang-undang, saya tak pernah pakai nama jawatan saya. Saya pakai nama NGO saya. Sebab saya tak nak orang call pejabat nak panggil ceramah. Saya tak nak. Jadi Samsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi yang penganjur dia dah lupa siapa nama budak tu. Samsul apa tak penceramah. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Samsul Debat. Tu mula. Dan salah seorang yang dengar ceramah malam tu CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Samsul Al-Debati. Malakek baik sudah. Kan, mula tu saya pun tak agama, tapi dah ramai panggil biarlah. Okeylah kan. Tu sebab kalau orang tanya saya, jangan letak Ustaz Samsul Debat, letak je Saudara Samsul Debat. Saya bukan ustaz baru nak start. Ni pun kongsi-kongsi je, biasa-biasa je. Saudara Samsul Debat SSD. Okeylah. Ustaz Samsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar. US dollar tu, kan. Tapi tak ada apa dah. Okey kan. Yang berani panggil sebab dia tahu Samsul Debat ni tak ada mahal mana dia panggil lah kan. Cuma tarikh tu lah kan. Dia tak kisah dah tuan-tuan. Orang bayar 10,000 pun saya ambil. Orang bayar 1,000 pun saya ambil. RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang lah tu. Tak ada lah gurau. Tak, saya pernah ceramah kat mana tu. Nak tunjukkan tanda kan, cuba tengok. Asatizah ni pun ada yang nyanyi tu. 5,000 tak boleh kurang. Ada ayat macam tu. Tanyalah orang masjid di Bursa ceramah kan. Dia tahulah. 5,000 tak boleh kurang. Ada tu. Kek Sarawak dia mengadukan saya. Kita nak bagi ceramah dekat Kuching ni, masjid ni boleh bayar 700, masjid ni 1,000, ni 500, yang sebelah petang tu 300, malam tu 500. Okey ke? Okeylah. Lepas tu hotel kita bagi hotel Dormani. Okeylah. Boleh tu. Sebab hotel Dormani tu tak ada swimming pool. Masa bila dia nak mandi kau suruh dia ceramah? Saya tanya dia kenapa dia tanya sampai macam tu sangat. Dia takut rupanya ada penceramah Semenanjung ni pergi sana, satu ceramah nak 7,000, hotel Pullman. Ada. Kan tahu untuk meniaga apa? Kan? Saya ni yakin. Walaupun tak ada apa, saya tak ada gambaran, saya yakin lepas ceramah ada makan. Syukur. Ada tak ada? Ada. Kan? Kalau ada, kalau makanan dah ready, makruh ceramah lama kan? Macam tu ya kadang-kadang. Iya, saya nak share, saya diminta ceramah. Ini cerita betul lah, ni apa yang saya alami lah.
Dia minta ceramah dekat Sekolah Kebangsaan Benta. Benta ni dekat sempadan Kuala Lipis. Bayang berapa jauh tu. Dan pada program ni, motivasi UPSR 10 sekolah combine. 10 sekolah calon-calon motivasi UPSR combine dekat satu sekolah. Bayangkan. Jadi kami akan bayar 300. Terangkit koning PA je. Jauh ni. 10 sekolah. Orang pandang macam tak logik 300 tu, betul tak? Lepas tu PA tanya saya, macam mana bos? Macam ni lah. Cuba tanya, ada tak tompet-tompet? Saya tak gambar batal program. Saya kata tanya, ada tak tompet lain yang nak juga? Oh, ada satu surau, dia pun nak bayar 300. Okay, ambil satu lagi. Masjid daerah Benta malam tu. Tu buat saya rezeki yang halal lagi baik, hatinya murni, zahirnya mulia, dan kejahatannya dijauhkan dari menimpa manusia lain. Bagaimana hadis ini menerangkan tentang 4 amalan yang dijanjikan syurga. Pertama, rezeki yang halal lagi baik. Hidup kita ni kena ingat, Nabi dah pesan, anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Aku besok dapat duit KSP, aku relax, aku tak fikir. Aku relax, bercuti dengan family. Sampai 2 minggu lepas pencen, pegang senapang depan bank. Bukan saya menghina karier pengawal. Dia cakap dia nak relax. Tapi kenapa dia tak relax? Tak cukup. Baru dapat duit KSP, anak-anak dia.
Alamak ni takkan tak boleh tolong ni. Semua minta dengan dia. Mak itu peduli lah. Dia nak nikah apa, dia cari duit sendiri. Macam tu. Kita pun banyak benda yang kita nak tunaikan. Mungkin kita nak sedekah, kita nak wakaf, kita nak pergi umrah, pergi haji. Ya? Apa nak pergi haji, nak pergi umrah, kumpul duit, standby. Allah Ta'ala dah kira pahala daripada pertama kita kumpul duit. Siapa nak pergi umrah dengan Samsul Debat? Bulan 3 insya-Allah. Kalau tak ada penangguhan lagi lah, bulan 3. Nah, kaunter ada di belakang. Ini bukan promote, lebih kurang. Macam tu. Nama travel tu Al-Mikaela Travel. Kenapa saya pilih ni? Sebab saya dah kaji dan saya tengok hotelnya pun, saya dah pergi sendiri tengok hotel dia. InsyaAllah hotel dia okey. Hotel yang paling jauh 100 meter. Kalau nak doket dalam masjid, jangan balik-balik, duduk dalam tu. Tapi masalah sekarang, peraturan yang terbaru, tak boleh iktikaf dalam masjid. Dah habis, kena balik, orang lain pula masuk. Ya. Dan sekarang makan tak ada lagi dah makan dekat hotel macam dulu nak beratur panjang, tak ada lagi dah. Makanan semua hantar kat bilik. Dan untuk package yang saya bawa ikut saya ni, satu bilik 2 orang saja. Kecuali ada permintaan keluarga, boleh dapat 4 orang satu bilik. Sebab kita nak jaga benda tu. Kan? Keselesaan dia. Tengoklah sekarang detail hotel dia dekat mana, boleh tanya. Ya? Jadi cari rezeki yang halal. Bila kata 2 lembah emas dah banyak pun tak cukup, Nabi ajar kita, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu penting kena ingat. Keduanya, hati yang murni, jauh daripada perasaan yang tidak baik. Tamak, sombong, dengki. Tamak, tak cukup sikit, semua warna dia nak ambil. Jangan tamak. Sombong ni ada 3. Sombong ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujub, contohlah, dia masuk dalam masjid, contoh dia sampai petang tadi, dia sampai, "Oi, dah 3 hari berturut-turut ni aku paling awal ni." Dalam hati dia cakap tu. Lepas tu bila tengah semayang, dia dengar lah satu berbunyi, ada orang masuk, langsung berbunyi dia. Bismillah. Alhamdulillah, orang dengar dia semayang. Riak, nijuk. Yang ketiga takbur, dia mula-mula bercakap dengan orang. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid 2-3 hari ni? Kau lah, siapa lagi? Yo kau. Cik. Takbur. Dia panjang lagi huraian tu. Cuma saya tak sampai nak huraikan sebab masuk dah. Mana dia panggil lagi. Macam tu lah. Kan? Jadi buang perasaan sombong. Jangan belagak. Tak ada benda pun. Apa yang kita nak lagakkan atas dunia ni? Dulu Kek Mantin ada satu orang hujan. Ada duit aku. Tapi hari ni orang tak heran dah rumah tu. Sebab berlambak rumah besar Kek Mantin. Kan? Taman apa? Taman apa tu yang topi kau penayam tu? Lupa dah saya. Taman Mulia. Dulu. Besar rumah. Ramai yang beli. Kan? Ni ada orang Taman Mulia ni. Kan? Lepas tu, tengok ada lagi besar lagi. Tiba-tiba Kek ni Batang Benar ni pun ada taman baru pula. Apa nada alam. Pun ada nada alam datang. Ya, nak bayar macam mana? Dia makin lama. Sudah orang tak heran. Kereta kau cantik, kereta kau. 2 minggu tak heran lah kereta. Ada lagi kereta lagi baru lagi. Jadi, tak usahlah kita nak belagak. Dan jangan kita dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya tauk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ya. Nabi kata, hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Tak usahlah kita berdengki-dengki dengan orang. Dengar dia naik pangkat, lah tak apa dijilat bos itu. Aduh, ya bodoh nak cakap. Anak dapat semua gitu pesa. Macam anak dia seorang pandai. Ya. Dengar dia beli kereta baru, taman mana dicuri La ilaha illallah. Aduh, ya bodoh tak perhati dengan orang. Cuma jangan, dengar dia naik pangkat, ya kau, wah besok sosak-sosak boleh minta tolong. Dengar, dia nak dengar dia dah beli kereta baru, ya kau, senanglah kita tumpang, tak payah boli, tak payah servis, tak payah bayar apa-apa, naik ya tu. Kan senang tu. Dengar nak dapat semua, alhamdulillah ada juga budak pandai kat kampung itu. Kan senang. Aduh, ya bodoh tak perhati dengan orang.
Haji itulah, haji mana? Haji itulah yang umur 85 tahun tu. Nah, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak tahu habis cerita ni. Kenapa? Bini 25. Ha, tu. 25 tahun bini terangkit kau ni biar betik tu. Betul ke? Betul Senia cap tu. Wah sudah kata. Apa itu mulalah keluar mulut jahat tu. Orang perempuan, bukan perempuan sini tu tempat lain. Malam pertama mampu itu la ilaha illallah, cuba elok cakap. Cuba cakap, alhamdulillah ada juga bini yang tagap boleh jaga dia. Kenapa elok macam tu? Tak pun tanya perempuan tu, apa kau mama nak abang haji tu? Beriau benar lah kau kahwin dengan banyak lagi orang muda ke kampung. Macam mana nak cakap dia tu. Dia tu romantik. Romantik orang tua tu ke sana. Romantik, dia memahami. Kan? Lepas tu dia pandai gurau. Iyo. Nampak macam tak teraya rajin gurau. Lepas tu, setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada bakak tak terang balik. Kan? Tapi bukan orang sini tau. Sini 85, okey. Dia tempat lain. Tempat lain. Aduh, jangan dengki dengan orang. Dengki apa maksud dengki? Orang cakap ini hati tak. Dengki samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu saja. Ya? Kemudian yang ketiga, fizikal dan akhlak mulia. Jadi kita kena jaga akhlak, jaga adab, perangai kena elok, kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Cakap elok-elok, ikut perangai Nabi, cakap yang baik-baik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak mencari insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu dia. Ya, jaga adab, jaga akhlak, kan? Nah, macam tu. Kemudian yang keempat, yang keempatnya golongan yang mampu memelihara kejahatannya daripada menimpa orang lain. Golongan ini dia sentiasa jaga diri supaya tidak memudaratkan orang lain. Jadi insya-Allah sesungguhnya dengan itu kita menambahkan syurga. Ingat Allah, ingat Rasul, insya-Allah berbahagia di dunia dan di akhirat. Ingat dunia ini sementara sifatnya, tak usahlah tak kerja-kerja dunia. Apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi sementara sifatnya. Dan Allah Taala dah pesan apa? Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Insya-Allah mudah-mudahan dapat kita masuk ke dalam syurga yang didambakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cukup setakat itu. Saya faham mesej-mesej yang disampaikan. Cara beralih tempat duduk tu makna memang suruh berhenti. Kojap melunjuk, kojap macam ni, kojap lurus, kojap tagak, tahulah tu. Kan? Masa tu dia dah mula berfikir, untunglah kau duduk kat tiang. Okeylah, macam mana? Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya seronok sekali dapat datang ke Kampung Gebok ni. Allah di lain masa sorry ajaklah lagi, kan? Kalau rasa jadual penuh kan, payah benar, cuba kau ajar kuliah subuh, insya-Allah tak berebut. Insya-Allah, itu saja daripada apapun sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jua, walaupun ceramah sudah mudah-mudahan melekat di dalam jiwa. Tolok jangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, pan kelok mudik ke Tanjung, hati tekan jasa baik Masjid Nurul Iman put ras junjung. Jadi itu saja daripada Allah, yang kurang tu kelemahan saya sebagai manusia biasa.